Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini cikgu nak ajar kamu tentang permainan kategori serangan, iaitu berkaitan dengan permainan rugby rugby sentuh ya. Okey, so jadi kita baca, tengok kat sini. Okey, permainan kategori serangan yang akan dibincangkan dalam unit ini melibatkan situasi permainan yang pantas dan berintensiti tinggi. Okey, iaitu permainan rugby sentuh, bola keranjang dan hoki perlu memiliki kecergasan fizikal yang tinggi bagi mengaplikasikan strategi menyerang dan bertahan yang berkesan. Kebijaksanaan sebuah pasukan mengaplikasikan strategi serangan dan bertahan dapat memastikan pasukan tersebut memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan. So, jadi kita tengok subtopik yang pertama, iaitu berkaitan dengan rugby sentuh. Okay, so jadi rugby sentuh, pertama dalam di akhir pengajaran kamu dapat melakukan permainan rugby sentuh dalam situasi permainan, mengaplikasikan pengetahuan konsep pergerakan dan strategi dalam permainan rugby sentuh, mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab pendiri semasa melakukan aktiviti, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti, membentuk kumpulan dan bekerjasama dalam kumpulan. Selain itu, memahami dan mengaplikasikan etika dalam sukan semasa melakukan aktiviti fizikal. Kita tengok seterusnya, iaitu permainan rugby sentuh memerlukan pemain menguasai kemahiran larian, mengendalikan bola, mengelakkan diri daripada disentuh pemain pasukan lawan, serta menguasai kemahiran menyerang dan bertahan secara berpasukan. Setiap pasukan dalam permainan ini berpeluang untuk bergerak bersama-sama dengan bola dalam kawasan permainan, sehingga salah seorang pemain dapat melakukan try dengan menyentuh bola di belakang garisan gol pihak lawan bagi menempatkan mata. Selain itu, pasukan bertahan hendaklah memiliki strategi bertahan yang mantap supaya dapat menghalang atau mematikan pergerakan pasukan lawan untuk mendapatkan mata. Pasukan bertahan perlu menyentuh pemain yang membawa bola dan pemain yang disentuh akan dikira mati. Dalam permainan ini juga, pemain-pemain akan menguasai kemahiran asas seperti menangkap dan menghantar. Penguasaan kemahiran asas ini dapat membantu pasukan mengaplikasikan strategi menyerang seperti tendang dan tangkap, hantar silang, miss pass dan strategi bertahan seperti satu lawan satu serta strategi bertahan dalam kumpulan. So ini gambar tengah berlari dah. So jadi tengok ni strategi yang boleh dilakukan. Pertama, tendang dan tangkap, dia sepak bola dan tangkap balik. Kemudian satu lawan satu, side step ke dan berlari antara satu lawan satu, atau hantaran di silang. Okey, so sekarang kita tengok strategi serangan. Pertama, strategi menyerang dilakukan berdasarkan kekuatan dan kelemahan pasukan lawan. Pasukan menyerang perlu mengatur strategi menyerang dari semua kawasan sama ada di bahagian tengah padang atau sayap bagi mengelirukan pasukan yang bertahan. Jika pasukan menyerang mempunyai pemain yang kepantasan berlari berada di tengah, strategi serangan dari tengah digunakan, manakala strategi serangan sayap digunakan. Jika pemain bertahan memiliki kelemahan di bahagian tersebut. Antara kemahiran melakukan strategi menyerang dan permainan rugby sentuh ialah tendang dan tangkap, atau dalam bahasa Inggerisnya kick and catch. Kemudian hantaran loop, hantaran silang scissor dan miss pass, serta mengacah dengan larian zigzag semasa membawa bola. Mempunyai seorang pemain penyerang yang pantas merupakan kelebihan dalam sebuah pasukan. So kita tengok di sini, tendang dan tangkap ini strategi tendang dan tangkap ini digunakan apabila sebuah pasukan hendak menyerang pasukan lawan. Kemahiran ini digunakan oleh seorang pemain pasukan penyerang yang membawa bola. Apabila pemain tersebut berdepan dengan seorang pemain pasukan lawan, pemain tersebut akan menendang bola dengan pantas ke hadapan, melepasi pemain pasukan bertahan dan berlari untuk mendapatkan kembali bola yang ditendang. Kemudian pemain ini memerlukan kepantasan dalam larian untuk memastikan dia melepasi pemain pasukan bertahan. Selain itu, kemahiran penyerang ini dilakukan sama ada di tengah atau di sayap padang langgang. Kemudian hantaran silang atau scissor. Strategi hantaran silang ini memerlukan pemain pasukan menyerang yang membawa
bola berlari ke hadapan dan menghantar bola secara bersilang antara sepasukan. Strategi ini juga dapat mengelirukan pemain pasukan lawan dan sering dilakukan di kawasan tengah gelanggang menuju ke arah kawasan in goal. Okey. So jadi kat sini kata pemungut bola atau ball collector perlu memiliki kepantasan bergerak, ketepatan dalam melakukan hantaran dan mampu memberi tempoh yang tinggi semasa melakukan tugasan. Seterusnya kemudian seterusnya strategi ini sering digunakan apabila pasukan penyerang mendapat peluang membawa bola terus ke hadapan. Bagi mengelakkan diri disentuh oleh pemain pasukan bertahan, pemain yang membawa bola boleh melakukan pergerakan mengacah dengan tangkas. Selain itu, pemain boleh mengacah dengan larian zigzag, iaitu melakukan pergerakan badan ke kiri atau ke kanan secara bersilang semasa berhadapan dengan pemain pasukan bertahan. Selain itu kita tengok ni dia perlu dia buat laluan zigzag ke kiri dan ke kanan untuk mengelakkan daripada pihak lawan. Seterusnya iaitu strategi menyerang dari tengah dilakukan dengan pasukan menyerang membawa bola dari bahagian side ke kawasan gol dengan menggunakan hantaran silang, hantaran loop, miss pass dan larian zigzag. Serangan dari sayap pula, pemain menyerang membawa bola dari bahagian tengah ke bahagian sayap kawasan gol dengan menggunakan kemahiran hantaran silang dan kemahiran tendang dan tangkap. Ini strategi menyerang kawasan sayap. So jadi dia kat sini ada runner lah, bila laju. So dia akan pass sampai hujung, so dia akan lari dan buat try. Ini strategi menyerang melalui tengah. Strategi melalui tengah. So jadi kat sini kalau pemain pertahanan leka, dia akan menyerang daripada tengah. Kemudian cara bermain ya. Cara bermain, murid dibahagikan kepada dua kumpulan. Satu kumpulan akan melakukan serangan bermula hantaran bola daripada murid M1. Pelajar murid 1 akan menghantar bola kepada murid 2 dengan menggunakan strategi hantaran silang. Murid pula 2 pula akan mencuba melepasi pemain pertahanan yang menggunakan strategi mengacah dengan serangan zigzag. Jika tidak mampu, murid 2 menggunakan strategi serangan sayap dengan melakukan hantaran silang kepada murid ketiga. Murid ketiga akan melakukan strategi tendang dan tangkap untuk melepasi pemain pertahanan. Selepas menendang, murid ketiga akan menggunakan kepantasan larian untuk melepasi pemain pertahanan dan menangkap bola. Murid ketiga akan berlari pantas ke hadapan untuk membuat touchdown dan akhirnya setiap pasukan berketukan peranan selepas selesai melakukan strategi tersebut. Seterusnya seterusnya kekuatan dan kelemahan ya. Kekuatan pertama, mengelirukan pihak lawan kerana kepelbagaian hantaran yang pantas oleh pemain. Pasukan lawan akan memerlukan pasukan pertahanan yang ramai untuk bertahan. Hal ini memberikan ruang yang lebih luas untuk melakukan serangan pantas. Kemudian kelemahan, pasukan penyerang memiliki pertahanan yang sangat longgar kerana hampir semua pemain bertumpu untuk menyerang. Jika berlaku serangan pantas dari pihak lawan, strategi ini memerlukan semua ahli pasukan memiliki kefahaman yang tinggi dan bijak mentafsir
situasi permainan. Okey. Okey, kemudian strategi bertahan. Okey, strategi bertahan. Kita dapat beberapa jenis strategi bertahan yang boleh digunakan oleh pasukan pertahanan dalam permainan rugby sentuh. Antaranya ialah kawalan bertahan dan kumpulan satu lawan satu. Okey, bertahan dalam kumpulan. Okey, strategi bertahan dalam kumpulan ialah pasukan bertahan akan membentuk sistem satu barisan sama ada 7-0 atau 6-1. Okey, strategi 7-0 ialah pasukan bertahan secara berkumpulan membentuk satu barisan iaitu 7 orang pemain semasa pasukan sedang bertahan. Strateginya menyukarkan pihak lawan menyerang untuk melipasi kawasan pasukannya. Okey, strategi 6-1 pula ialah pasukan akan membuat barisan 6 pemain tetapi seorang pemain yang pantas berlari yang dikenali sebagai quarterback akan berada di belakang barisan tersebut. Tujuan untuk tugas quarterback adalah untuk mengejar mana-mana pemain atau pasukan yang melipasi barisan pertahanan pasukan. Okey, so jadi secara bermainnya murid dibagikan pada dua kumpulan bertujuh. Kumpulan A akan bertahan dengan menggunakan strategi 6-1 manakala kumpulan B akan menyerang dengan menggunakan strategi 7-0. Murid 1 akan bergerak ke belakang sebagai quarterback untuk membentuk strategi 6-1. Murid 1 akan bersedia untuk menyentuh mana-mana pemain pihak penyerang yang membawa bola melintasi halangan pasukan bertahan. Murid 3 akan mengacah murid 2 dan melakukan larian zigzag. Murid 3 akan menghantarkan bola kepada murid 4 sementara pemain bertahan yang lain kekal fokus di zon kawalan masing-masing. Setiap pemain menguasai permainan lawan di zon kawalan untuk kawalan zon 1 lawan 1. Kedua-dua kumpulan akan bermain dalam situasi permainan sebenar dengan mengaplikasikan semua peraturan dan undang-undang rugby sentuh. Okey, so jadi itu berkaitan dengan cara bermain dia lah. Okey. Kemudian kita tengok ada lagi tak? Okey, dah nak habis. Okey, so jadi kekuatan dan kelemahan ya. Okay, kekuatan dan kelemahan. Kekuatannya itu menunjukkan kekuatan sesuatu pasukan semasa melakukan pertahanan. Pasukan akan mendapat kerjasama dengan pihak lawan yang melakukan serangan. Okay, strategi 6-1 dapat menyediakan satu lapisan pertahanan. Jika pasukan menyerang dapat mengatasi pertahanan hadapan. Kemudian untuk kelemahan pula, semasa membuat strategi bertahan ini, ruang antara dua pemain mudah dilepasi pasukan penyerang jika tiada persamaman mengenai jarak yang perlu dikawal antara dua pemain pertahanan. Semua ahli dalam pasukan perlu memiliki keterbatasan bergerak untuk menggumpul dan membina barisan pertahanan dengan segera. Jika terdapat seorang sahaja ahli tidak bersama, pasukan menyerang akan memantas menggunakan ruang yang tidak dikawal oleh pasukan pertahanan. Okey, so ini dia sedang serang, ini adalah sedang bertahan. Okey, so itu saja daripada cikgu. So jadi kamu buat nota secara ringkas dan kamu hantarlah ke cikgu melalui Telegram. Jadi kamu boleh baca untuk latihan ini latihan tambahan lah kalau kamu nak buat. Okey. 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, so itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.